My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan pada kita pada hari ini bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, ceria gembira Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz pun apa kurangnya? Alhamdulillah ya. Berseri hari ini Ustaz. Sisi Ya, subhanallah. Menarik itu Ustaz. Ya, adakah kita akan mendakinya? Mendakinya, ya itu ya, kalau bercakap tentang surah Al-Baqarah ni sanamul Quran, memang dia mendaki halaman demi halaman. Betul, hari Ustaz. ini kita di halaman 27 bersama dengan tuan-tuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus istiqamah bersama. Mari kita bina niat, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang biasa kita baca sama ada saya baca bersama dengan tuan-tuan atau tidak, kita tetap membacanya. Betul, Ustaz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu yang kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Amin. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Jadi pada hari ini insya-Allah kita meneruskan ya sesi kita untuk My Quran Time, di mana kita ingin mendalami halaman 27 Ustaz ya, dan kita jemput pada tuan-tuan. Sebelum kita pergi lebih jauh, sila mohon untuk dikongsikan beritahu kepada kawan seramai mungkin di grup Facebook ataupun di page bagi admin-admin yang ada, agar hari ini kita boleh tengok muka surat 27 ini. Kalau tuan-tuan terlupa nanti, tuan-tuan ingat kepada binaan yang ada di kanan saya ini. Mungkin ada yang dah boleh teka dah apa kaitannya. Tapi kalau tak dapat jawapan, nantikan dengan kita memulakan Ummul Quran di awal ini. Sila Ustaz. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya? Ustaz, ceria juga hendaknya bersama dengan kita, dan yang pasti bersama dengan Al-Quran, teman hidup kita, syafaat kepada kita, penguat kepada kita tatkala kita gelisah, kita resah, kita lemah dalam bah. Dalam bah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah terus beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi apa juga ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di permulaan ini, mari kita sama-sama kita membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, dan harapan kami, mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali pertemuan kita Ustaz memberi sedikit sebanyak orang kata tahsin ataupun memperbaiki bacaan oleh sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan. Mari saya nak cuba pula hari ini Ustaz dengan membaca gaya Syekh Ali Huzaifi Ustaz. Huzaifi. Kalau jadilah. Jadi. Kalau tak jadi, dapatkan yang original lah. Syekh Abdul Rahman Ali Al-Huzaifi, Imam Masjidin Nabawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya. Bacaan daripada Masjid Nabawi ya yang dibawakan sebentar tadi mengingatkan kepada kita ya kalau kita bercakap tentang Baitullah ya pada tahun ini Ustaz ya. Ia ada kaitan dengan apa Ustaz? Rindu yang tertangguh. Subhanallah ya. Tuan-tuan mungkin boleh saksikan nanti bersama dengan Ustaz Abdullah Amin ya di TV Al-Hijrah juga bercakap tentang Masjid Nabawi ataupun tentang Baitullah Al-Haram. Kita sudah pun membincangkan bahawa juz kedua ini bermula dengan kisah perubahan kiblat dan kiblat ini sebagai simbol penting berkaitan dengan kesatuan kita, berkaitan dengan solat kita, dan pada hari ini kita ingin meneruskan ya pada halaman yang ke-27. Kalau semalam kita sudah pun berbincang tentang bagaimana Ustaz kita berbincang tentang satu perumpamaan. Betul, ya perumpamaan kalau ada orang ajak betul-betul tapi tak naklah jadi macam kambing biri-biri ya di mana kita kalau boleh nak betul-betul menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan paling penting kita nak jaga makanan. Ya, itu keyword bagi muka surat 26 semalam. Jadi pada hari ini pada muka surat 27 ini kita ada beberapa perkara. Mari kita saksikan sinopsis pada hari ini. Bermula pada ayat 177 kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk kebajikan. Ya kalau kita nak jadi orang yang abrar ya, orang yang sentiasa berbuat kebajikan, diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi mabrur bagi mereka yang balik haji, balik umrah nak dapat mabrur, mari kita tengok definisi apa itu kebajikan, albir, dan diikuti dengan hukum qisas ya, dan apakah hikmahnya yang Allah bawakan selepas ayat bir. Menarik itu. Mengapa tiba-tiba wujud pula pasal qisas tentang bunuh balas bunuh. Betul. Ya, dan yang ketiganya dalam muka surat 27 ini ada kaitan dengan wasiyah. Wasiat yang wajib dibuat, yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama Ustaz kita mulakan dahulu pada hari ini bacaan daripada ayat 177 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Yang belum share lagi, sila ambil perhatian untuk share pasal 3 perkara penting dalam halaman ini. Ia banyak silap faham dalam masyarakat. Kita ingin pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kita kepada Allah Taala kerana hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita bergabung dan untuk kita pelajari ayat demi ayat, kalimah demi kalimah Ustaz dalam muka surat yang ke-27 pada hari ini. Ada 1 2 3 4 5 ayat sahaja dalam muka surat ini, tetapi ayat dia panjang-panjang juga ya, mencabar pernafasan kita dan juga mencabar kita punya wakaf dan juga ibtidak. Maka bila saya baca nanti, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh perhatikan Al-Quran yang terpapar di skrin kita itu, di skrin TV kita, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kalau yang warna hijau tu kadang-kadang saya berhenti kat situ, kita kena ulang balik. Dekat mana nak ulang balik? Tengok nanti saya ulang balik dekat mana. Dan ada juga kadang-kadang
dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, saya tak berhenti Ustaz. Saya sambung sebab nafas saya masih ada. Jadi kena perhatikan juga dekat mana tempat yang saya berhenti, tempat saya ambil, dan panduan yang saya guna adalah mengikut Quran ni lah Ustaz. Quran amazing ni sama juga, dia ada color-color dia. Dia ada color sama dengan Al-Quran yang dibaca ataupun screen yang terpapar di skrin kita. Baik. Jadi untuk permulaan ini saya akan bacakan ayat 177 Ustaz sehingga ayat atau satu ayat Ustaz. Satu ayat dahulu, ayat 177 Ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat semua kita baca. Baik. Saya nak mula bacaan ini dengan taranum sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan sebentar tadi berkaitan dengan ayat bir ayat bir, al-bir yang dinyatakan kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat semata-mata. Itu terjemahan yang lebih tepat Ustaz pasal di situ perkataan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Memang menghadap kepada masyriq wal maghrib, menghadap kiblat itu penting. Itu sebagai satu bir kebajikan, tetapi bukan sekadar itu sahaja, tetapi Allah menyatakan al-bir disambung, ditambah lagi dengan apa? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Itu adalah tingkat pertama Ustaznya. Kalau kita bercakap tentang satu bangunan macam KLCC ini dia sebelum dia nak bina bangunan yang setinggi ini ataupun tuan-tuan kalau di rumah bolehlah dekat Facebook itu tuan-tuan beritahu rumah tuan-tuan berapa tingkat. Satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat, bertingkat-tingkat. Okey, macam KLCC ini. Maka apakah foundation asas yang paling penting untuk membina kebajikan? Nanti kita akan tengok perkataan yang kita bincangkan pada hari ini nanti. Al-bir itu kebajikan yang sebenar-benarnya itu asas paling penting adalah keimanan. Maksudnya sebelum kita nak bina tingkat 1, 2, 3, 4. Kita anggaplah ada 4 tingkat dalam bangunan ini. Cuma ini bertingkat-tingkat. Lagi kena kuat foundation ataupun asasnya. Apakah asasnya itu? Iaitu beriman kepada Allah, pada hari akhir, malaikat, kepada kitab dan juga pada nabi-nabi. 5 perkara ini yang sebahagiannya ini daripada rukun iman itu apabila kita nak buat kebajikan yang betul-betul mestilah asasnya kerana
Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan juga nabi-nabi. Mengapa penting perkara ini? Tuan-tuan yang berada di rumah, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, pemimpin yang ingin melaksanakan kebajikan, yang penting bila kita buat kebajikan itu bukan kerana kita nak popular semata-mata. Ya, ada orang yang dia buat kebajikan ketika dia dah di hujung-hujung, ketika dia nak raih undi daripada orang ramai, waktu tu dia buat kebajikan. Ya, ataupun ketika hujung tahun, ketika nak buat promosi, nak naik pangkat dekat syarikat, barulah dia tolong sana tolong sini. Tetapi sebenarnya Allah cakap kebajikan yang sebenar-benarnya ialah apabila buat itu dia beriman pada Allah, hari akhirat, pasal di akhirat nanti saya akan dapat ganjaran yang besar, dan juga kerana ada para malaikat. Saya buat kebaikan pada hari ini ialah kerana malaikat mencatat, dan ini adalah panduan daripada Alkitab yang kita baca sekarang ini, daripada Al-Quran, dan juga Nabi buat kebajikan ini, maka saya juga ingin mengikut kepada role model yang ada pada para Nabi. Dengan asas yang kuat ini, maka insya-Allah bangunan yang akan didirikan di atasnya itu nanti akan jadi mantap, Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, jadi tuan-tuan akan buat kebajikan itu tidak tidak ikut musim. Ya, tidak. Musim hujung tahun baru buat baik, dan di tengah-tengah, ya, adik-adik juga yang berada di sekolah awal-awal semester itu dia belajar betul-betul, di tengah-tengah tu tak bersemangat. Contohnya, ya, ataupun kalau katakan seorang suami isteri di awal perkahwinan bersemangat, ya, di tengah-tengah tu dia macam layu sikit, Ustaz, nak buat kebajikan. Kerana apa? Kerana asasnya itu yang tidak dikuatkan. Ya, jadi kalau asas sudah kuat, maka tingkat pertama, ya, tingkat pertama apa istilahnya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, ya, iaitu seseorang itu akan memberikan hartanya ke atas apa yang dicintainya, ya, kepada siapa? Yang pertama kepada kaum kerabat, kepada yatama, anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang yang meminta, dan juga kepada mereka yang fir riqab, ya, hamba sahaya ataupun orang yang sedang kalau wafir riqab ini macam tangannya terbelenggu ke leher, maksudnya dia dalam keadaan stres, ada masalah dalam hidup dia. Jadi kalau kita beri perhatian kepada ayat bahagian yang kedua, tingkat pertama itu, ya, iaitu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya bila kita nak menjadi orang yang buat kebajikan, al-abrar, orang-orang yang akan masuk syurga itu, ataupun kalau orang cakap balik haji umrah, orang cakap apa, Ustaz? Mabrur. Mabrur, ya. Tandanya apa? Senarai semak ni ada kat situ. Ya, maksudnya foundationnya kuat, ya, pasal kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan pada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan juga nabi itu makin kuat, dan kita akan buat suka tolong orang. Masya-Allah. Suka tolong orang, ya. Benda-benda yang kita cinta, duit ke, ataupun kita bercakap tentang rumah ke, apa-apa saja yang kita ada, kita akan berikan kepada kumpulan pertama, namanya zawil qurba. Zawil qurba. Siapa zawil qurba? Kaum kerabat yang dekat, ahli keluarga kita, sanak saudara kita. Dan daripada ayat ini menunjukkan apa? Lagi beriman seseorang itu akan jadi orang yang dekat dengan keluarga. Istilah bahasa Inggerisnya, Ustaz, family man. Family man. Yes. Ya. Okey, maksudnya kita dengan ahli keluarga ini, pasal ada orang kata saya tak nak jadi family man lah, tak berapa sadur sangatlah jadi family man. So sad. Ya, okey. Jadi sebenarnya lagi beriman seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dia zawil qurba itu dia akan jaga. Kalau dia ada duit lebih sikit, dia bagi kepada terutama ahli keluarga dia, kepada mak ayahnya. Itu kita dah belajar kalau nak infak pergi ke mana. Dan juga yang kedua, anak yatim. Anak yatim ini bukan sekadar dalam rumah kita, ya. Dalam rumah kita kalau ayah masih ada, tak jadi anak yatim lah. Tapi anak yatim itu ayah yang meninggal di jiran kita. Jadi ia melambangkan pada apa? Kita beri yang terbaik kepada orang-orang yatim di dalam komuniti. Jadi kita kenal pasti siapa orang yatim. Kalau kita tak tahu siapa yatim dalam masyarakat, AJK tak tahu siapa yatim dalam masyarakat, itu maksudnya belum lagi mabrur Pak Haji dan Mak Hajah yang ada. Itu kita kena beri perhatian. Dan yang ketiganya apa? Masakin. Masakin ni siapa? Biasa kita cakap orang miskin, Ustaz, ya, tak ada duit apa sebagainya. Tapi kadang-kadang masakin ini juga ialah orang yang pakai kereta besar, kadang-kadang dia miskin juga. Allahuakbar.
Pasal apa? Dia tertinggal dia punya wallet, tak ada credit card ke debit card ke duit semua tak ada. Dia tak makan nasi dagang lagi Ustaz. Ya, Contoh jelah kan, okey. Kan dia tak dapat lagi makan. Jadi pada waktu itu kalau kita ada nasi dagang tu, kita bagi, dia sebenarnya orang itu dalam keadaan miskin, ini juga adalah orang yang sedang melakukan mabrur ataupun bir sebentar tadi, ya. Dan seterusnya siapa? Wabnis sabil. Orang yang berada wabnas sabil ini orang yang terlantar dalam perjalanan. Orang yang mengembara. Itu sebabnya kalau ada tetamu Ustaz ya, datang ke rumah kita, orang yang beriman pada Allah hari akhirat ini dalam hadis Nabi, dalam buku ini Amazing Quran pun ada cakap, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Pasal terima tetamu, orang yang travel Ustaz ya, saudara kita ke orang luar datang ke rumah kita, bukan mudah. Nak kena siapkan. Betul. Kalau si anak perempuan ke isteri kena pakai elok-elok balik, kena masak ke, kena beli makanan. Bagi orang yang imannya rendah, menyusahkan je. Kau pergi makan kat luar lah. Kan? Ataupun tak payahlah duduk rumah saya, duduk pergi hotel ke apa sebagainya. Tetapi orang yang bir, yang mabrur selepas balik umrah dan haji, ataupun tuan-tuan belum lagi pergi ke umrah haji, tetapi kalau nak jadi abrar, orang yang diberi ganjaran syurga, dia menghormati kepada Ibnu Sabil, ya, dan diikuti dengan wasailin, orang yang meminta-minta, wafir riqab, orang yang terbelenggu. Contohnya kalau zaman sekarang ini orang yang mungkin ada bankrupt Ustaz ya, muflis ke, orang-orang ini kita kena bantu dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah tingkat yang pertama. Baru tingkat pertama Ustaz. Tingkat kedua yang mana satu? Wa aqamas salah wa ataz zakah. Baru cakap pasal solat, baru cakap pasal zakat. Tingkat dua. Dan bila cakap tentang solat, kita tahu ini hubungan dengan Allah, ya, dirikan solat. Dan wa'ataz zakah, tadi dah ada cakap bagi derma kan. Tapi wa'ataz zakah muncul balik. Ceritanya apa? Zakat ini yang wajib. 2.5% daripada pendapatan tuan-tuan, daripada emas, daripada apa, durian yang banyak-banyak tu, ya, kena, kalau jualan yang banyak, maka kena zakat. Jadi kalau kita tengok tingkat pertama tadi itu bukan sekadar zakat sahaja. Dia bagi lebih daripada apa yang wajib zakat. Ya, dia bagi lebih. Maksudnya tetamu, ada orang datang bertamu kat rumah, wah saya happynya. Pasal apa? Pasal saya ini adalah orang yang nak menjadi abrar. Allah. Ya, saya ni memang pak haji ataupun pak umrah ada Ustaz. Pasal baru balik umrah. Okey. Saya ni baru umrah, ya, title umrah saya ini melayakkan saya ni memang mabrur. Tandanya saya seronok, suka sangat kalau katakan ada tetamu datang ke rumah. Ini yang disampaikan, dan juga saya tolong kepada orang yang muflis, orang yang bankrupt semampu saya. Tingkat pertama, tingkat keduanya solat dan zakat. Tingkat ketiga wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya Ustaz ya, ini yang tingkat tiga ni dia lebih berat sebenarnya tuan-tuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang menunaikan janji apabila dia berjanji. Masya-Allah. Ya, bi'ahdihim ataupun mufun, ini maksudnya dia memang sentiasa tunaikan janji pada apa janji-janji yang telah dibuat. Ya, contohnya kalau dah janji dengan keluarga, tempat kerja, janji dengan orang C, D, E, semuanya dia jaga. Tak ada pula dia dekat tempat kerja jaga, dekat family tak jaga. Dekat keluarga jaga, dekat tempat kerja abang tak payahlah bang, kerja ni banyak sangat bang, kan. Tumpu keluarga saja. Itu petanda bahawa yang si isteri tadi itu tidak abrar. Kalau suami pula cakap tak payahlah awak ni beri perhatian pada mak ayah, kepada tempat kerja, kepada jiran. Kalau suami cakap begitu, si suami itu kena nasihat, abang dengarlah My Quran Time, muka surat 27. Contoh begitulah kan, tapi kita sampaikan dalam bentuk yang sesuai pada masing-masing. Dan seterusnya baru sampai tingkat 4 Ustaz ya. Tingkat 3 tadi itu menunaikan janji. Jadi maksudnya kalau katakan rakyat sudah pilih pemimpin, subhanallah, betul, dah bagi dah mandat amanah, kan. Jangan pula dia musnahkan. Kan, dia pergi lompat-lompat pula lah, dia kemudian di corner-corner sana. Kita khawatir nanti bila suka corner-corner ini macam yang kita dah belajar sebelum ni Ustaz. Ya, satu kaum yang suka bila diberikan amanah, dia pusing sana, pusing sini, dan ini banyak berlaku. Kan, bergaduh-gaduhnya orang bagi amanah, dia pergi bergaduh-gaduh untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat. Ini perkara yang perlu diberi peringatan. Pasal ini level 3.
ya. Dan level 4 ini yang nak minta kepada ustaz baca sebentar lagi. Boleh Ustaz baca dulu? Baik Ustaz. Bermula daripada was-sabirina fil ba'sa. Ini level 4 paling tinggi ni. Okey, baik. Wassabirin fil ba'sa, Ya. Di pertengahan akhir ayat yang ke-177, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Di bahagian tahap 4 ini, rumah ini masih stabil ustaznya, kerana pada level 4 ini dia kerana dibina foundation asasnya amat kuat, mampu bersabar dan orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan dan ketika peperangan. Masya-Allah. Ya, Allah cakap kalau orang itu sabar, tuan-tuan dapat bersabar walaupun dalam susah tetap juga tolong orang. Walaupun waktu ketika derita, ada masalah keuangan, masih lagi solat on time. Masih buat lagi level 2 tadi ataupun level 3 tadi tu, ketika ada masalah ya peperangan, kita doakan negara ini tidak berperang ya, tetapi kalau ada kesusahan yang amat tinggi, masih lagi tunaikan janji, itu maksudnya orang ini ulaika alladzina sadaqu, betul-betul ya, betul-betul benar kebajikannya, bukan kebajikan yang sekadar slogan saja, jom kita berkebajikan, bukan sekadar itu, tetapi dia mengikut kepada senarai semak yang ada pada ayat ini, wa ulaika humul muttaqun. Orang inilah orang yang benar-benar bertakwa. Itu sebabnya perkataan yang kita nak lihat pada hari ini adalah perkataan bir. Mari sama-sama kita saksikan. Barara, birrun ataupun bir ini maksudnya kebajikan. Ia berulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran, ada kaitan dengan perkataan bar. Bar itu maksudnya apa? Darat Ustaz. Ya, masya-Allah. Ya, darat dan juga lautan. Kalau lautan maksudnya bar. Ya. Jadi apa kaitan bir dengan bar? Bir kebajikan, bar maksudnya darat. Bila seseorang itu ada bir, berteraskan kepada ayat 177 ini, kebajikannya menjadi amat-amat darat Ustaz. Ya. Apa kaitannya tu? Ya. Maksudnya darat ini adalah amat stabil berbanding dengan bar penuh dengan ombak-ombak. Ya. Jadi kita tidak mahu kita ni buat kebajikan ikut musim, ikut ombak. Ya. Tetapi kita nak jadi bir yang bar. Kerana apa? Kerana kita mengikut kepada panduan daripada ayat 177 agar Pak Haji, Mak Hajah mabrur dengan panduan daripada ayat 177. Kita berehat sebentar, bertemu kembali My Quran Time, baca, faham, amal. Jadi yang itu tiga. Al-Quran kalamullah, iqra'ul Quran. Dapatkan yang original lah. Sebab kita banyak lagi, tuan-tuan dan puan, kita kembali alhamdulillah, kita banyak lagi nak dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Dan juga ayat-ayat yang kita nak baca masih berbaki Ustaz. Betul. Dan saya nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya soalan, nak menyampaikan pandangan, teguran, nasihat dan sebagainya. Atau nak jumpa ke nanti? Nak jumpa ke Ustaz? Ya? Kan? Boleh bergabung, saya jemput bersama dengan kami di platform rasmi kita, di channel kita. Kita ada Facebook kita, Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time. Kita ada YouTube kita, My #Quran Time Official, dan juga jemput untuk follow kami, ikut kami di My Quran Time Official Instagram kami, insya-Allah Ustaz. Dan juga Ustaz, kita nak ajak juga sahabat-sahabat kita semua menghantar video-video menarik Ustaz. Mungkin ada anak-anak yang baca Quran ke, taranum ke sebagainya. Mungkin juga ada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua yang bertadabur, cerita pasal surah Ad-Duha ke apa-apa ayat. Ya, boleh hantar kepada kami. Durasi dia start dalam 30 saat ke 1 minit macam tu. Ambil macam ni ya. Maknanya melintang macam tu. Melintang gambar ni, hantar. Jangan lupa palang pagar ataupun hashtag
video MQT ya, video MQT. Kami nantikan video-video menarik daripada anda. Sebelum saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul, saya nak ucap terima kasih kepada sahabat kita Puan Umi dari Kanada. Sahabat baik kita ni yang selalu ikuti tak lepas, dan juga sahabat kita dari Nigeria, Puan Suhaizam dari Abuja, Nigeria. Juga bersama dengan kita saat ini. Jadi mari kita semua sekali untuk kita tengok sikit Ustaz perkongsian tajwid kita pada hari ini yang ingin kita kongsikan. Sebelum ini kita telah berkongsi tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita ada bersiwak, kita ada memilih tempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca ta'awudz, khusyuk, merenung makna. Hari ini kita nak sambung lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita nak kongsikan pada hari ini 3 adab yang boleh kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Iaitulah yang pertama, adab yang ke-6, mengulang-ulang ayat supaya dapat direnung maknanya secara mendalam. Bila kita baca ayat itu, kita ulang 2-3 kali Ustaz, supaya kita menghayati maknanya. Dan bila kita menghayati makna ayat yang kita baca itu, kita akan menghadirkan poin yang ke-7, adab yang ke-7, menangis dengan menghadirkan perasaan sedih dalam hati. Sebab itu kalau kita baca sepintas lalu, cepat je kita baca, kita tak dapat menghayati. Kita dapat merasai apa pesan Allah, apa suruhan Allah, apa teguran Allah Subhanahu taala kepada kita. Dan yang ketiga, adab yang kita ingin belajar pada hari ini iaitulah membaca dengan tartil. Maksudnya ada elemen tartil itu dalam bacaan kita, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kita baca tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kita menghayati bacaan itu. Kan? Menelusuri kita. Kalau kita baca laju-laju tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan dapat menghayati. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dallin. Itu tarawih yang dekat negeri mana saya pernah tengok. Dah habis. Jadi kita tak menghayati bacaan kita. Jadi penting sangat Ustaz, sebagai adab kita dengan Al-Quran, kita baca secara tartil, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu gopoh ataupun cepat membaca Al-Quran, yang sedang-sedang saja. Maknanya yang pertengahan sahaja Ustaz. Pertengahan, wasatan ya. Wasatan. Kita dah belajar Ustaz. Sudah belajar. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Lantaran itu, bila kita mengikut pada adab ini, insya-Allah ya, Quran sebagai sumber hidayah Ustaz ya, dapat kita perolehi dalam kehidupan kita seharian kerana kita mengikut prosedur kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita membaca sebentar tadi ayat 177 dan kita nak menyambung ayat 178 hingga ayat 181, di mana ayat 177 tadi itu bercerita tentang macam kalau nak buat bangunan Ustaz ya. Dia punya asasnya kena kuat, kemudian barulah boleh bina 1 2 3 4 tingkat. Ya. Dan kalau tingkat 1 2 3 4 itu ada masalah, ada masalah nak terima tetamu, ada masalah solat lambat, ada masalah untuk kita tunaikan janji ya, ataupun tak puas hati kalau orang lain menunaikan janji ya, ataupun bersabar, itu sebenarnya kena cek balik pada dia punya asas, foundation. Dan kalau sudah kuat ya, mabrur, maka insya-Allah kita bersedia untuk menerima teguran dan fardu daripada Allah lagi. Mari kita tengok pada ayat 178 hingga ayat 181. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Tun Fazrul. Kita nak menyambung ayat 178 Ustaz, ayat 179, ayat 180, ayat 181. Sebelum saya baca Ustaz, saya nak respon satu kepada sahabat di Facebook, Puan Syarifah Jailana. Alhamdulillah, sudah 6 bulan kami kena lockdown di Bukit Tinggi, Sumatera, Indonesia. I miss you TV Al-Hijrah. Thank you siapa saja yang membuat saya berpeluang menonton ini. Allahu Akbar. Sebab itu Ustaz, di permulaan kita war-warkan, kita kongsikan, kita mengajak sahabat-sahabat semua untuk share Ustaz, untuk sebarkan Al-Quran, untuk kita sama-sama mengambil istifadah sekurang-kurangnya menghilangkan rindu kita dengan Al-Quran. Dan bersama dengan Al-Quran ini kita tidak akan rugi. Betul, ya, tuan-tuan yang bersungguh-sungguh ini tidak rugi. Lantaran bercakap tentang tak rugi ini, kita ada surah Al-Asr. Ya, subhanallah. Illal ladzina amanu. Rupanya ayat 177 tadi bercerita tentang iman. Tingkat dia punya asas tadi. Asas. Kemudian bercakap tentang
illal ladzina amanu wa amilus solihat, Solihat. dia bawa kepada yang tingkat 1 dan tingkat 2 tadi tu. Masya-Allah. Ya, maksudnya kita beri yang kita cintai dan juga solat dan juga zakat. Dan kemudian watawasau bil haq. Dekat situ kalau kita tengok kepada tingkat 3 tadi itu, ya Rasul, kita menunaikan janji dengan kebenaran. Ya, hak ni sebetulnya betul. Hak. Dan kalau sabar kat sini pun ada sabar. Jadi surah Al-Asr ini dia bertemu dekat 177. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar, teruskan, jangan rugi bersama Al-Quran. Indahnya Al-Quran, subhanallah. Betul. Baik. Kita sambung bacaan kita. Okey, penting juga Ustaz ni saya nak kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita akan bertemu nanti ayat 180. Saya akan bacakan pada ayat intaraka khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Mungkin masa saya baca nanti saya akan tunjukkan dekat Quran saya ni, mungkin kamera boleh tunjuklah macam mana. Intaraka khairanil wasiyah tu iaitu khairan, tanwin tu bertemu dengan alif lam, maka kita kena tambah satu nun kecil Ustaz. Iltiqa as-sakinain, bertemu dua huruf yang sukun, kena jadi khairanil wasiyah. Dan kita akan terang lebih lanjut perkataan ini ataupun kalimah ini, perkara ini dalam topik yang akan datang. Baik. Jadi hati-hati masa kita baca nanti insya-Allah. Jom kita baca. Saya nak baca dengan taranum murattal jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 178 sebentar tadi Ustaznya, disambung kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tuan-tuan yang masih ingat lagi, kita ada asas, kita ada tingkat 1 2 3 4. Bila cakap tentang ya ayyuhalladzina amanu Ustaz, asas ke tingkat 1 2 3 4? Ya, asas. Maka kembali balik kepada asas. Kalau katakan asas kita kuat, maka kita bersedia untuk fardu yang Allah beritahu di sini, qisas. Iaitu apa? Hukum bunuh balas bunuh. Ini hukum jenayah. Ini adalah isu bagi setengah orang, kata mengapa pula nak buat peraturan ini. Tapi bagi orang yang beriman, tanda orang itu beriman apa tuan-tuan? Level 1 2 3 4-nya itu sudah dibina, maka insya-Allah dia nampak bahawa sebenarnya hukum qisas ini adalah peraturan Allah. Kalau saya buat, kalau saya sokong ada pemimpin yang nak membina sistem ini, ia adalah lebih baik dan lebih afdal, lebih terpelihara untuk masyarakat, untuk diri saya. Itu kesannya.
Tetapi kalau katakan iman tak kuat ataupun dia punya kesan daripada solat ataupun daripada iman itu tidak terbina, maka dia mungkin kata saya tak percaya kot kepada qisas. Jadi apa maksud qisas? Al-qisas itu maksudnya adalah hukum bunuh balas bunuh, ya, fil qatla al-hurru bil hurr, iaitu bagi orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Iaitu terjemahan Ustaz, ya. Tapi kalau kita tengok bahasa Arabnya itu iaitu al-hurru bil hurr, maksudnya kalau yang membunuh tu orang merdeka, orang itu ada alif lam itu, dia mesti orang yang membunuh itu yang perlu dibunuh. Maksudnya perlu dibalas baliklah, ya. Pasal qisas ni ada 3 level, 3 tahap. Yang pertama bunuh balas bunuh, ya. Jadi bolehkah kalau katakan A yang membunuh, ya, kemudian diganti oleh B. B tolong ikuti dia punya hukuman. Contohnya. Jadi apa kesannya? Tidak boleh. Pasal di situ ada perkataan alif lam di situ menunjukkan orang yang buat yang kena, ya. Jadi merdeka dengan orang merdeka, pasal kadang-kadang dia mungkin bos, dia suruh staf dia yang kena. Dia pergi salahkan staf dia yang kena mengalami ataupun mendapat hukuman tersebut. Dan seterusnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, ya. Maksudnya qisas ini sama ada bunuh balas bunuh, ataupun yang keduanya ialah dia bayar dengan blood money, istilah bahasa Inggeris Ustaz, ya. Ya. Maksudnya saya minta ganti rugi, ataupun yang ketiganya adalah maafkan. Kalau maafkan itu maksudnya ialah dia tak apa. Itu sebabnya dalam sistem barat ialah dia kata mungkin kena penjara ataupun semua mahkamah yang tentukan. Tetapi dalam hukum Islam ini ialah keluarga si mati boleh menentukan sama ada dia nak maafkan ataupun nak ganti rugi ataupun memang dia nak bunuh balas bunuh. Fattiba'u bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmah faman iqtada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya, barang siapa yang melampau daripada segala perkara tersebut, contohnya bila A dibunuh, yang pembunuh dibunuh, Ustaz, ya. Kadang-kadang ada orang yang dia kata saya tak puas hati dengan kaum itu, contohnya. Ya, dia nak maksudnya kaumnya itu akan dia kacau sekali. Tak boleh. Itu maksudnya melampau, dan itu sebabnya kita tengok pada ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, pada qisas itu ada kehidupan kerana ia menjaga masyarakat kita. Masyarakat tak berani dah nak bunuh orang begitu sahaja. Kerana apa? Kerana hukumannya berat. Tapi cuba bayangkan Ustaz, ya, kalau katakan orang tu bunuh kemudian dia masuk penjara, family tadi pun tak maafkan, orang tu pun rasa nanti lepas aku keluar siap. Kan? Perkara-perkara tersebut menyebabkan la'allakum tattaqun tidak berlaku. Tattaqun daripada perkataan wiqayah, maksudnya melindungi diri dan juga masyarakat, tidak berlaku kerana apa? Kerana hukuman ini, peraturan ini tidak dijalankan. Dan itu adalah satu fardu bagi orang yang kuat keimanannya. Dan satu lagi fardu yang Allah beritahu pada ayat ini, kalau orang tu dah nak meninggal, Ustaz, ya, sama ada dia dalam kes jenayah ini ataupun umumnya orang nak meninggal, ada namanya wasiyah. Saya nak minta Ustaz kalau boleh baca sekali lagi, Ustaz, ya, ayat 180 itu. Bercakap tentang kalau sebelum ni Nabi Yaqub ketika nak meninggal, dia cakap pada anaknya, betul, kamu nak sembah apa lepas ini? Itu pada ayat 133. Tapi bukan maksudnya tak boleh bincang pasal wasiat, pasal harta ke? Boleh. Pada ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ayat 180 Ustaz, ya. 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية حقا على المتقين
Sadaqallahul Azim. Surahul Azim pada ayat 180 ini Ustaz ya. Masih lagi bercerita tentang kalau asas bagi bir itu kuat, maka kita bersedia untuk buat satu lagi kewajipan. Kutiba itu maksudnya diwajibkan ya ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik. Ya, maksudnya di situ wasiat adalah satu fardu yang penting diberi perhatian. Bagi orang yang beriman dia ambil itu penting Ustaz ya. Tapi kalau orang yang mungkin dia bahagian tahap 1 2 3 4 tadi itu tak dibina dalam hidup, mungkin wasiat kata tak payahlah. Saya nak bagi anak pertama saya nak bagi kereta, anak kedua bagi rumah, anak ketiga saya benci dia. Allah, basikal ya. Basikal kan. Jadi perkara-perkara itu maksudnya bukannya taraka khairanil wasiyah, tidak meninggalkan yang baik. Masya-Allah. Ya, kalau yang sebelum ini Nabi Yakub tinggalkan perkataan yang baik. Ya, pasal ketika nak meninggal biasanya anak ahli keluarga semua duduk dan dia akan beri perhatian kepada perkataan yang baik. Jadi gunakan peluang itu untuk bercakap, meninggalkan pesanan yang terbaik berkaitan dengan agama. Masya-Allah. Tapi yang keduanya juga berkaitan dengan harta yang baik ini perlu diuruskan dengan panduan. Kalau kita tengok nanti dalam surah An-Nisa ada hukum faraid Ustaz ya. Macam mana ini dapat berapa 1/3, 1/2 dan sebagainya. Tapi di sini Allah memberi pengenalan kepada orang-orang yang bertakwa. Biasa kita jumpa takwa ya Ustaz ya. Pasal ceritanya takwa daripada perkataan wiqayah, nak jaga diri daripada masalah dengan bantuan daripada Allah. Ya. Poinnya apa? Pasal kalau takwa ini tidak dibina dalam hidup, waktu dah masalah je baru nak cari Tuhan, mungkin dia mencabar sikit. Betul, ya. Tetapi kalau kita dah belajar dulu, tuan-tuan dah belajar pada hari ini, sehingga kan kalau di sini ayat 181, barang siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada orang nak ubah pasal apa Ustaz? Pasal dia nak kalau dia dapat satu kereta dia nak 2-3 kereta sekaligus. Perkara itu boleh berlaku, tapi kalau bir seperti bangunan ini telah dibina, maka insya-Allah perkara itu tidak berlaku kerana takwa dan bir mabrur tadi, kebajikan itu, mindset kebajikan itu sudah dibina dalam diri kita, dalam diri anak kita, dalam diri masyarakat kita. Ini membawa kita kepada konklusi resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu daripada ayat ke-177 kita melihat bahawa perlunya menyeimbangkan komponen iman, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada sampai asas dan 4 tingkat yang kita bincangkan tadi. Perlu seimbang. Tidak boleh sekadar sembahyang saja tapi tak tolong orang, ataupun suka terima tetamu tapi tak suka solat, ya. Perkara-perkara itu melambangkan bahawa orang itu tidak kuat asas imannya, dia mungkin akan melanggar perintah-perintah Allah. Yang kedua, berusaha agar perundangan Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Kita doakan dan kita sokong perkara tersebut. Itu lambang keimanan, tanda Pak Haji dan Mak Hajah mendapat haji mabrur, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, jaga wasiat, kerana itu adalah hak Allah untuk manusia tidak bergaduh selepas kepergian kita daripada dunia ini. Jadi 3 perkara itulah yang perlu kita laksanakan. Kita doa Allah izinkan kita beramal dengan perkara ini, Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sebelum doa Ustaz, saya nak ucap terima kasih pada sahabat-sahabat yang sedang tengok di kedai kopi Ustaz. Oh, kedai kampung kopi. Saya. Kedai kopi Pok Mi. Pok Mi. Pukul 12:01 sambil minum teh tarik Quran Time Ustaz. Nasi dagang Ustaz. Kita pergi nanti Ustaz. Okey. Kita pergi nanti kedai Pok Mi ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan asas tunjang dalam kehidupan kami ya Allah, agar kami benar-benar layak dipanggil oleh-Mu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman,
Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, jadikan pelajaran kami hari ini memberi kekuatan buat kami ya Allah, untuk kami perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki hubungan kami denganmu ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan manusia ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berkati kami ya Allah, redailah kami ya Allah, kurniakan petunjuk dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membacakan doa sebentar tadi agar Allah menguatkan asas kita, iman kita hingga kebajikan yang kita bina ini tingkat 1 2 3 4 Masya-Allah. benar-benar kuat sehingga kan kita mampu untuk melaksanakan fardu demi fardu yang Allah beritahu untuk manfaat kita bersama. Inilah yang kita ingin sebarkan di seluruh dunia dalam kempen Wakaf untuk Ummah sebagai satu usaha Ustaznya, permulaan agar masyarakat sedar bahawa kebajikan itu bukan bermusim, tetapi kebajikan itu sepanjang hayat, mesti seperti bar darat yang amat stabil. Macam mana nak pastikan masyarakat ini amat stabil berbuat kebajikan, bukan ikut musim, bukan waktu 5 tahun sekali sahaja. Benar, adalah apabila kita kembali balik kepada hidayah daripada Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk sama-sama kita luaskan lagi capaian dan juga pemberian perkongsian mushaf kepada seluruh masyarakat. Jadi kita akan bertemu kembali pada jam 5 petang nanti. Ulangan bagi tuan-tuan mungkin ada yang tertinggal sebentar tadi. Jam 10 malam ataupun 6 pagi besok. 6 pagi besok. Insya-Allah kita akan meneruskan halaman seterusnya yang lagi menarik selepas ini. Subhanallah. Kita ucapkan terima kasih kepada semua program My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufas. Kita bertemu dalam hari esok. Baca, faham, amal, insya-Allah.